So kita pun jadi stres. Sebab apa? Sebab kita rasa macam kita kena bantu untuk sembuh ataupun kurangkan dia punya kesakitan. So first sekali adalah limitasi yang kita kena faham adalah kita sebagai support. Apa maksud social atau emotional support? Maksudnya, bila-bila dia nak meluahkan, kita ada dekat situ. Bila-bila dia nak sembang, kita mendengar. Bila-bila dia nak cari orang yang boleh lepak sama-sama, kita ada available untuk dia. Cukup sampai tu je. Sebab support ni walaupun nampak macam simple, tapi dia adalah satu benda yang sangat signifikan. Sebab rawatan dalam membantu orang yang tengah tak stabil secara emosi, dia merangkumi 4 perspektif yang berbeza, iaitu perspektif biologi, perspektif psikologi, perspektif sosial dan juga perspektif spiritual. Perspektif biologi confirm bukan kita buat dah. Sebab itu adalah daripada ubat-ubatan atau mungkin daripada dia punya senaman atau sebagainya. Benda tu bukan dalam kepakaran kita. Kemudian faktor psikologi adalah faktor bila mana dia mantu untuk, contohnya dia ada pemikiran negatif, dia belajar untuk melawan pemikiran negatif. Ataupun bila dia rasa down, dia bantu untuk validate emosi dia sendiri. Itu adalah faktor psikologi. Tapi faktor kita adalah faktor daripada sosial, iaitu kita menjadi peneman, menjadi penyokong, menjadi orang yang dia boleh cari atau orang yang macam bila dia struggle je, orang pertama dia terfikir tu macam, hari ni aku rasa nak sembang dengan Syairah lah. Buat apa dia pun message Syairah, salam kau tengah buat apa? Kita nak jadi orang macam tu. So itulah mindset yang pertama. Dan mindset yang kedua, saya boleh simpulkan kat sini adalah untuk kita faham bahawa bila-bila melibatkan faktor kesihatan mental, kita kena ada mentaliti bahawa kesihatan mental ni sama penting macam kesihatan fizikal. Dan tak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Bila kita ada mentaliti macam ni, insya-Allah kita boleh bantu dia dengan lebih baik. Kita menjadi peneman yang baik. Sebab apa? Sebab bila kita nampak kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal, semua stigma-stigma yang kita biasa dengar tu, automatik kita takkan terfikir lah. Contoh orang kata stigma depress ni sebab lemah iman. So bila kita ada mentaliti, kesihatan mental ni sama penting dengan kesihatan fizikal. So kalau aku contoh kalau kesihatan fizikal aku demam. Demam sebab lemah iman ke? Tak, demam sebab lain. Demam memang fizikal. So kita pun nampak mental pun sama penting macam tu. Ataupun kita takkan cakap pada orang yang patah kaki, move on je lah. Kau jangan fikir sangat lah kaki kau patah ni. Semua ni dalam fikiran kau je. Kau jangan fikir sangat, okay? Be positif. Kita takkan cakap macam tu. So sekaligus bila kita fikir fizikal pun penting macam tu, maka kesihatan mental pun kita akan anggap sama penting. So saya rasa cukuplah ni sebagai permulaan mindset yang kita kena bina. Kalau saya boleh ringkaskan balik, yang pertama adalah tahu limitasi sebagai penyokong, bukannya perawat. Dan yang kedua adalah untuk kita tahu bahawa kita ni adalah kita panggil, kita ni adalah individu yang kita boleh kata, yang pertama ni kita adalah penyokong, kita adalah peneman atau penyokong, bukannya perawat. Dan yang kedua adalah untuk kita faham bahawa kesihatan mental ni sama penting dengan kesihatan fizikal. So ada dua benda ni, insya-Allah dia akan jadi prinsip yang sangat signifikan untuk bantu orang yang tengah struggle tu. Okay, back to you Syairah. Okay, thank you Aiman. Aiman macam ni. Saya nak share masa PKP yang pertama 2021 lah kan, selepas setahun lebih lah kan kita PKP duduk berkurung kat rumah. Saya tak boleh tidur malam tau. Bila malam je kita ada satu kerisauan yang pelik lah, sebab sebelum ni kita suka tidur kot. So saya terpaksa berjaga. Bila kita scroll Facebook kan, kita akan jadi macam apa, kita kira angka kematian COVID ni, angka berapa hari ni, berapa ribu dah hari ni. Sampai satu tahap, ada satu hari tu bila kita dah kembali bekerja, saya pergi office, saya balik office tu saya rasa seram sejuk. Saya nervous dan saya jantung tu laju tau. Tapi nak balik rumah ni. Tapi tak tahu macam mana. Kalau kita terus drive kereta, mungkin boleh jadi sesuatu yang tak jangka. So saya terus direct ke kecemasan hospital waktu tu. Dan waktu tu doktor terus check ECG jantung semualah, dan dia macam suspect saya kena heart attack. Bila lah duduk ward lama-lama beberapa hari tu, barulah psychiatrist datang. Dia kata, you stress ke? Dia ada tanya soalan lah kan. So kemungkinan lah doktor cakap saya ada anxiety, panic attack. Mungkin sebab lama sangat kat rumah kan.
soalan ni berkaitan lah dengan langkah pertama apabila kita ada nampak family members kita jadi macam tu. Sebab kesihatan mental ada banyak cabang kan. So, apa first step yang kita boleh buat sebagai orang yang paling rapat dengan members kita ni lah, adik ke kakak ke tak kisahlah siapa kan yang kita rasa dia tak okey. So, Aiman share sikit. Okay. First of all, thank you for sharing that, Syaira, sebab berkongsi cerita sesuatu yang berlaku pada tahun lepas kan, iaitu pada waktu musim pandemik, dan lalui apa yang Syaira lalui itu adalah benda yang real lah, something yang valid dan bukannya something yang benda ni perasaan je. Even kalau betul pun perasaan je pun, kenapa kita nak menidakkan ataupun nak downgrade hanya sebab dia adalah perasaan? Sebab perasaan, emosi, semua ni adalah sebahagian daripada kita punya kesihatan. Kalau ikut daripada WHO pun, istilah sihat tu merujuk kepada a complete state of social, mental and physical well-being and not merely the absence of disease. Maksudnya, orang yang sihat ni, definisinya dia mestilah complete state, iaitu state ni macam mana? Keadaan yang lengkap pada physical, mental dan juga social. Ketiga-tiga ni mesti lengkap dan bukannya semata-mata tak ada penyakit. Ini adalah definisi sihat. Dan apa yang Syaira cerita tadi kan, bila ada rasa macam berdebar, sakit dada dan sampai kena pergi hospital, doktor check ECG sebab ada suspek sakit jantung. Dan benda ni benda yang real lah. Sebab ini saya bukan cuba bagi diagnosis ke apa, saya cuma bagi andaian simptom daripada Syaira cerita tadi lah, iaitu adalah mungkin apa yang lalui adalah yang pertama, kerisauan yang melampau ataupun mungkin sampai tahap sudah membawa panic attack. Tapi saya tak tahu detail lah apa yang Syairah lalui itu. Ni saya just cerita simptom apa yang ada yang mungkin berkait rapat dengan mungkin rakan-rakan kita tengah mendengar malam ni pun ada lalui benda yang sama. Iaitu bila kita terlalu fikir atau terlalu kepala atau minda kita terlalu melekat dengan satu situasi atau satu pemikiran dan kita interpret situasi tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya. Contohnya, contoh macam ni, otak kita bila kita nampak sesuatu yang berbahaya ataupun mengancam nyawa kita. Contohnya kita jalan-jalan, kita nampak anjing liar tengah berlari arah kita. So bila kita nampak anjing liar berlari arah kita, otak kita, dia takkan cakap bahawa alah comelnya anjing tu, datang nak jilat lah tu, datang nak bagi whisky. Anjing tak makan whisky, anjing makan apa something lah, tulang. Dia nak bagi tulang kan. Kita tak fikir macam tu. Tapi kita akan terus fikir, anjing liar datang dengan gigi tajam, muka garang. Kita automatik, otak kita akan interpret tu sebagai situasi yang berbahaya dan menyebabkan dia akan hantar signal kepada seluruh badan untuk bersedia dengan ancaman. Iaitu dia akan masuk ke fight or flight. Fight ni maksudnya bersedia nak lawan dengan anjing, ataupun flight, lari daripada anjing. Ataupun yang kajian terbaru adalah freeze, iaitu terdiam, tak boleh nak buat apa langsung. So bila kita lalui keadaan macam tu, fight or flight penting. Sebabnya dia nak menyediakan kita berlawan ataupun nak berhadapan dengan ancaman tu. Contohnya kita nak fight atau nak flight, di mana jantung kita akan berdegup laju. Nafas pun jadi cepat. Saluran pernafasan pun jadi lebih luas supaya oksigen lagi cepat dan kita punya pupil mata punya iris pun buka lagi luas sebab kita nak menerima cahaya seberapa banyak yang boleh sebab kita nak bersedia dengan ancaman tersebut. Tapi apa yang berlaku waktu musim pandemik ni, ada kajian yang tunjuk ini dipanggil sebagai, ini baru teori je lah, belum sahih lagi. Dia benda yang sahih, cuma dia belum tersenarai sebagai penyakit, iaitu dipanggil sebagai coronafobia. Tapi coronafobia ni belum lagi diagnosis penyakit lah, dia lebih kepada simptom apabila seseorang itu ada ketakutan yang melampau, anxiety yang overwhelm ataupun overburdening dia berkaitan dengan coronavirus. Dia tengok angka setiap hari meningkat banyak, dia risau bila keluar rumah, kalau aku dapat macam mana, kalau anak aku dapat macam mana, kalau mak aku dapat macam mana. Dia punya kerisauan tu dan badannya interpret benda tu sebagai ancaman. Dia nampak seolah-olah macam ada anjing liar tengah kejar dia. Tapi isunya sekarang, anjing tu tak ada. Anjing tu tak wujud. Anjing tu lah dalam kepalanya berbentuk angka positif meningkat sepanjang hari. Ketakutan kalau tak sanitize tangan nanti mungkin terkena di sini dan sebagainya. Dan bila kita ada interpret macam tu, dekat sini kita kembali balik kepada
poin pertama tadi, iaitu kesihatan mental ni sama penting dengan kesihatan fizikal. So kalau kita rasa mental kita sudah terganggu, dan ini membawa kepada persoalan yang Syairah tanya lah. Saya tahu host kita ni macam, dia ni introduction kemarin panjang, tak jawab lagi soalan ni kan. So membawa kepada poin kedua, iaitu bila rasa kita tak okey, antara benda kita boleh buat adalah kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita dapatkan rawatan dengan melalui hospital kerajaan. Kalau macam boleh tahan lagi, boleh pergi KK dulu, buat appointment dan buat saringan, cakap je masalah stres ataupun masalah emosi ke atau apa saja masalah. Dan saya percaya mungkin ada kalangan rakan-rakan kat sini pernah apply ataupun pernah pergi buat appointment ni, dan kalau anda dapat stigma daripada orang yang jaga dekat luar tu pun tak apa, buat tak layan je. Sebab poin utama adalah bukan kita nak jumpa dia, kita nak jumpa doktor kat dalam tu. So nanti doktor akan buat saringan lah, dia cek darah, cek tekanan darah, cek semualah, cek apa panggil tu, cek thyroid, cek hormon-hormon semua ni. Sebab apa? Sebab thyroid pun boleh membawa kesan seperti anxiety ataupun depression. So lepas dia dah cek dan dia akan jumpa depan-depan, dia suruh kita buat dah semua, dan daripada skor tu dia akan lihatlah sama ada kita ni perlu dirujuk kepada unit psikiatri atau tidak. Kalau kita diberi referral untuk ke unit psikiatri, nanti dia akan bagi tarikh barulah dan kita terus pergi hospital tersebut. Sebab dekat KK ni adalah lebih kepada secara general. So bila kita pergi unit psychiatric hospital, cuma kekurangan dekat sini, kelebihannya adalah murah lah, iaitu RM1 je sekali jumpa. Dan kalau pergi unit psychiatry pun paling mahal pun RM5 ke RM15 ke RM20 bergantung pada jenis ubat yang kita dapat. Tapi kekurangannya adalah beratur panjang. Memang panjang. Kalau nak pergi hospital kerajaan tu, ya Allah, memang sekarang, kalau sebelum ni waiting list mungkin menunggu dalam sebulan. Tapi sejak musim pandemik daripada tahun 2020 ni, kes mendadak naik dengan orang ramai stres dan sebagainya. Waiting list sekarang dijangka lebih kurang 2 ke 3 bulan. So sangat lama. So kalau anda mampu tunggu, tak apa, boleh dipersilakan. Tapi kalau tak mampu, ada pilihan lain, ada anda dapatkan laluan melalui khidmat daripada syarikat swasta. Contohnya pusat psikologi yang ada dekat KL ada banyak je. Search je Psychology Center. MMHA ada, Miasa ada, Jiwa Damai ada, WeCare Allied Health Center ada. So Serins ada. Banyak pusat psikologi yang ada sekarang. Cuma kekurangannya adalah yang pertama mahal lah. Ini saya beritahu awal lah. Dapatkan rawatan di bahagian bahagian swasta memang mahal. Tapi kalau anda tak mampu dan anda rasa perlu juga, ada unit pusat psikologi yang bagi subsidi. Contohnya macam Trihwell, tempat saya praktikal sebelum ni. Trihwell ni dia adalah social enterprise dan dia menyediakan subsidi kepada beberapa golongan. Contohnya kalau anda pelajar ataupun anda unemployed, menganggur dah lama, ataupun anda OKU, ataupun anda masih lagi bawah 18 tahun dan sebagainya. So ni adalah ada subsidi yang dia bagi. So bergantung kepada apa kriteria yang anda ada program yang charge mungkin dalam satu sesi RM5 je. Ada juga yang charge satu sesi RM50. Bergantunglah kepada anda. Anda kena contact di Trihwell dan beritahu situasi dan nanti dia akan tengoklah rate mana yang kena dengan anda. Sebab Trihwell ni dia adalah social enterprise. Dia bukannya semata-mata swasta. So kedua-dua ni ada kelebihan dan kekurangan, sama ada pergi ke government ataupun pergi ke private. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Tapi saya bagi tambahan sikit lah. In case kalau anda rasa situasi tu memang teruk sangat dah, sampai memang kena panic attack, sampai tak boleh nak menyawa langsung, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh pergi ke mana-mana hospital, pergi ke bahagian emergency. Biasa emergency ni memang akan ada psychiatrist on call. Kalau kes-kes berkaitan dengan panic attack dan sebagainya, atau kes-kes melibatkan mencederakan diri atau niat nak membunuh diri, benda ni akan ada psychiatrist on call. Cuma satu, saya beritahu awal, kena benda ni sedih sikit lah, iaitu kena berhadapan dengan stigma. Ini saya beritahu awal, saya tak nafikan memang wujud stigma berkaitan dengan kesihatan mental bersama dengan healthcare workers. Yes, diorang ni adalah pekerja kesihatan seperti nurse, PPP, pembantu penolong perubatan semua tu, pembantu perubatan dan doktor, MO ke HO dekat hospital. Walaupun diorang ni adalah pekerja kesihatan, tapi bukan semua orang didedahkan dengan bahagian psikiatri. Maka stigma tu ada potensi akan dilalui. Jadi apa yang saya menasihatkan adalah
fikir untuk diri sendiri. Jangan yes akan sedih lah, pedih dan takut bila diorang cakap macam-macam kan, tapi fikir untuk diri sendiri. Kita nak dapatkan bantuan, kita nak sihat, kita nak okey. Dan kalau ada lagi pilihan lain, banyak pula pilihan yang ada kan. Kalau anda macam nak, kalau anda berada di berdekatan, Klinik Mentari pun antara salah satu pilihan yang anda ada. Klinik Mentari ni basically adalah unit sekretari hospital kerajaan yang buka macam buka center dekat kawasan perumahan rakyat. Biasanya dekat Klinik Mentari dekat Putrajaya ada, dekat Selayang ada, dekat Kuching ada, bergantung pada mana lokasi anda search je Klinik Mentari terdekat, ada tak lokasi terdekat. Kalau ada, boleh pergi dapatkan bantuan dekat sana, dapatkan at least first aid awal dulu. Tapi kena call dulu lah sebab musim pandemik sekarang, kena call dulu baru boleh ni. Jadi itu juga salah satu pilihan yang ada. So walaupun apa sahaja cara yang anda nak pilih, asalkan dapatkan bantuan. Itu je point dia. Dan make sure dapatkan bantuan daripada orang yang betul lah. Jangan dapatkan bantuan daripada orang yang claim dia boleh bagi rawatan. Saya jumpa banyak dah, kadang dia claim dia kata boleh sembuhkan depression. Tapi bila tengok background, bukan clinical psychologist, bukan counselor, bukan secretary, bukan doktor, tapi motivator. Ataupun ni minta maaf lah, kadang ada yang kata sebab dia ada CGNLP, ataupun ada yang pernah hadir bengkel 3 hari nak handle psikoterapi, lepas tu habis tu boleh buat psikoterapi. Dia bukan semudah itu. Proses nak menjadi mental health, kita panggil mental health practitioner, MHP ni, dia adalah proses yang panjang, memerlukan sijil yang sahih. So saya cukup lah sampai situ kot. Takut nanti pendengar pun dah macam banyak sangat point. Okay. Terima kasih Aiman, banyak sangat input. Saya pun tak tahu, rupanya kita ni ada banyak gila platform yang boleh bantu. Tapi muskil, kalau contohlah, kalau BFF kita perlukan pertolongan, biasanya kita yang okey ni kena bawa dia ke, ataupun kau pergilah sini, kau pergilah situ, ataupun kita yang bawa dia pergi dapatkan pertolongan. Kalau yang mana yang okey sebenarnya? Dia bergantung kepada kita juga sebenarnya. Bergantung kepada yang pertama, kawan tu selesa ke tak. Maksudnya rapat mana kita dengan dia. Dan yang kedua, kita kena tengok juga dari segi kemampuan kita lah. Kalau kita boleh teman, dipersilakan. Tapi sebab sekarang musim COVID, bila nak pergi hospital apa semua, kadang yang boleh masuk dalam hospital, contoh pergi unit emergency kan, orang yang boleh masuk ke bahagian emergency tu cuma pesakit je. So kita peneman pun kita tunggu kat luar je lah. Tapi kalau kita mampu teman, mungkin dalam proses perjalanan naik kereta sama-sama tu dah menjadi satu support untuk dia, dan kita pergi lepak lah kafe sementara dia pergi dapatkan bantuan, pun boleh, tak ada masalah. So yang penting adalah kita, dia ikut konteks lah, dia tak ada macam satu jawapan solid satu untuk semua. Okay. Banyak input kita dapat malam ni. Okay, kejap lagi kita akan buka slot untuk kawan-kawan semua bertanya ataupun nak share kisah-kisah you all. Mungkin boleh share dengan kita. Alright. Emang kalau kita ni dah tak mampu nak tolong, sama ada mungkin kita duduk jauh lah kan, especially duduk jauh ataupun macam tak tahulah nak tolong macam mana. Macam tu sampai dia dah give up, dia dah luah tak nak hidup lah. So pertolongan siapa yang kita, tapi saya rasa soalan ni Aiman dah jawab juga tadi. Kita terus boleh pergi ke kecemasan tau kan. So rasanya okay, Naki, jom kita buka mic. Siapa yang nak tanya soalan boleh request direct. Okay? Boleh tambah juga sebenarnya daripada soalan yang bila kawan tu dah mula give up, ataupun mungkin dalam kalangan kita yang mendengar kat sini, mungkin ada kawan yang pernah mencederakan diri, ataupun ada kawan yang mula timbul niat nak bunuh diri, dan dia bagi tahu kita, dia disclose pada kita. So antara benda yang kita boleh buat adalah sementara nak mendapatkan rawatan sebenar dekat hospital tu, adalah kita boleh apply PFA. PFA ataupun Psychological First Aid, ini adalah salah satu rawatan kecemasan yang kita boleh bagi kepada orang yang tengah struggle secara emosi, struggle secara mental. Dan PFA ni dia bukannya pakar je boleh belajar. Sebenarnya PFA ni adalah untuk orang biasa.
Dia bukannya jadi kaunselor baru boleh buat PFA, kena jadi clinical psychologist baru boleh PFA, tapi orang biasa. Sebab PFA dia bukan rawatan, dia adalah first aid, dia adalah pertolongan awal, iaitu 3L. Saya boleh bagi kat sini lah. 3L. Alright. L yang pertama adalah listen. L yang pertama adalah look. Look tu maksudnya kita perhatikan dia. Kita tengok any sign of injury ke, any sign of potential harm. Kita perhatikan mimik muka dia, adakah dia dah memang tak tahan muka, berkerut sangat ke, ataupun dah mula mengalir air mata. Dan kita perhatikan mungkin kalau dia kata mula nak cederakan diri, kita perhatikan mungkin dia punya tangan dah ada luka ke atau sebagainya kan. So daripada look tu kita boleh lihat severity ataupun expectation, adakah benda ni sampai tahap high risk ataupun low risk ataupun moderate risk of harm. Kemudian listen. Listen ni maksudnya adalah kita menjadi tempat dia meluahkan. Bagi ada cerita, dia nak cerita apa cerita je. Dan kalau nak cerita, kalau kita rasa macam apa dia cerita tu macam sama dengan apa kita lalui. Contohlah dia fail exam contohnya sekarang musim pelajar kan. Contohlah dia fail exam dan dia sedih. Dan kita ni pernah ada pengalaman fail exam tahun lepas. Walaupun kita ada pengalaman yang sama, jangan compare. Jangan compare dan jangan cuba cakap nak cuba relate. Ya, saya tahu kadang kita ni niat baik kita nak bagi tahu yang kita ni macam faham. So kita baru bagi tahu lah, aku pun pernah juga fail exam sebelum ni semua kan. So elakkan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab walaupun niat kita baik nak tunjuk yang kita faham, tapi dia akan salah tafsir. Dia ada potensi untuk salah faham, ingat kata bahawa oh, dia ni pernah fail juga. Tapi dia okey je, tak menangis pun macam aku. So mungkin aku kot yang lemah. Silap aku ke yang bersalah. Dia akan ada silap tafsir macam tu. So just terima. So macam mana nak listen ni, kita amalkan konsep listen, understand and validate. LAV. Listen maksudnya mendengar apa dia cakap, kita sembang-sembang pasal topik dia. Understand. Understand ni maksudnya kita cuba faham apa situasi dia cerita. Contohnya kalau dia cerita pasal fail exam, janganlah kita duk tanya pasal dah main game ke belum semua kan. Berkaitan lah bagi understand. Kemudian validate. Validate ni maksudnya adalah kita accept dan kita terima apa perasaan dia. Apa emosi dia rasa tu. Kita sebut. Contohnya dia kata, aku fail exam baru dapat tahu semalam paper fail, aku kena repeat exam ni. So apa kita buat validate adalah kita sebut dia punya emosi. So benda ni mesti buat kau stres kan. Dan kalau kita cerita, kalau dia kata, kalau dia cerita panjang lebar lagi kan, itulah penat aku belajar semua, internet slow, dah lah kat rumah nak kena jaga mak lagi, adik kalau kacau. Dan bila kita nak validate tu, kita sebut emosi dia, dan kita ulang balik situasi dia. Kita ulang balik apa point dia cakap. Ya, aku tak boleh bayang lah kalau jadi kau. Dah lah dekat rumah, internet slow, lepas tu nak kena jaga adik lagi, lepas tu dengan mak kau selalu suruh kau buat macam-macam, dia tak faham konsep kelas online semua. Ish, kalau aku jadi kau tak tahu macam mana. Kadang kita cakap tak tahu macam dia rasa pun, itu sebenarnya lebih berharga daripada kita kata, aku pun pernah juga fail exam dulu. Tahun lepas. Walaupun kita niat baik, tapi mungkin dia akan jadi salah tafsir. So, itu adalah L yang kedua. Dan L yang ketiga adalah link. Link ni maksudnya adalah kita salurkan kepada orang yang betul. Yang kita cerita tadi lah, dapatkan bantuan pakar. So ingat konsep 3L dalam PFA, iaitu look, any sign of harm, any sign of stress, any sign of apa-apa saja, listen to their story, and L yang ketiga adalah link. Salurkan dia ataupun kaitkan dia kepada mana-mana pihak yang berkaitan. Harap bantulah. Alright, sangat-sangat membantu. Alright, okay. Ada request ni, ada soalan. Okay, sebelum tu, kejap lagi saya nak minta Aiman share macam mana kalau kita nak bagi tahu family members yang kita dalam masalah. Okay, tapi kita nak minta siapa ni yang request ni? Nak tanya soalan? Tadi ada. Siapa tadi? Nami Prayer ke? Tak ada eh? Tak ada dah. Ada ke? Okey, tak ada soalan. Ada tak yang nak tanya soalan? Tadi ada 2-3 orang juga yang request. Kalau tak ada, saya terus dengan soalan. Second soalan boleh? Second soalan. Soalan keempat dah ni. Okey. Aiman boleh share macam mana kita nak bagi tahu family members kita yang kita ada masalah. Kita rasa tak okey. Sebab saya ada tengok dekat TikTok tau. Banyaklah, ramailah
yang share yang family members tak faham. Dia rasa bila kena attack, panic attack, contohlah kalau kena panic attack ke, ataupun dia rasa macam tak semangat, tak boleh nak bangun tidur. Dia rasa dia tak okey, tapi mak ayah dia tak faham, ataupun mak ayah dia cakap kau ni malas lah. One more thing, kesedaran kesihatan mental ni sebenarnya baru ya tahu lagi dekat Malaysia ni tahu. Baru sangat-sangat. Baru nak up lah, orang kata beberapa tahun ini ramai yang baru rasa sedar benda ni penting. So parents kita yang lama-lama mungkin lah kan, diorang tak faham. Diorang fikir kalau anak ni kena rujuk ke psikologis tu maksudnya anak aku ni gila, tak betul lah. Tak normal macam orang lain lah, dan takkan sembuh macam orang lain lah, macam tu. So Amin boleh share? Dipersilakan. Okay. Saya ada soalan. Alang-alang Syairah tanya kan. Kita uji balik. Kita uji balik nak tengok Syairah ni ataupun peserta-peserta yang tengah mendengar ni pun peka ke tak apa yang kita sembang. Kalau kita tengok pada 4 elemen saya cerita tadi kan. Biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Support daripada ahli keluarga ni kategori apa? Spiritual, apa tadi? Emosi, kan? Biologi, psikologi, sosial atau spiritual? Sosial. Yes, sosial. Support system. Daripada kawan yang baik, daripada ibu bapa, daripada adik-beradik, semua tu adalah sosial lah. Senang cerita melibatkan perbualan ataupun sokongan daripada orang atau manusia adalah sosial. Sebenarnya lebih tepat adalah social environmental, iaitu orang dan juga situasi sekeliling. So apa yang kita boleh buat untuk sampaikan kepada mak ayah ataupun ahli keluarga kita bila kita rasa tak okey kan. Kita tak nafikan betul lah apa yang Syarah sebut tadi, iaitu perbezaan generasi, kesedaran tu berbeza menyebabkan cara melihat ataupun mindset berkaitan kesihatan mental pun berbeza. Dan benda ni pun sebenarnya saya boleh nampak lah trend masyarakat Malaysia baru aware dengan benda ni kan. Sebab saya ingat lagi waktu zaman saya belajar dulu kan, tahun 2013 kot, 2013 atau 2014, saya share macam macam gambar dekat kelas kan, gambar lecturer tengah mengajar, nampak slide yang kita excited lah kan, belajar dekat ni, kita nak ambil gambar, lepas tu post kat Insta. Dan kebetulan waktu tu dekat slide tu ada tulis waktu tu subjeknya adalah forensic and mental health. So dekat situ ada belajar lah pasal kesihatan mental, lepas tu ada belajar pasal kriminologi sikit, ada belajar pasal forensik psikologi semua tu. So ada kat situ ada point pasal skizofrenia tau. So waktu tu saya ingat orang kawan-kawan saya dekat Instagram, dekat Facebook, dia orang tanya, apa benda skizofrenia? Skizofrenia ni yang gila tu kan. Pasal ada yang cakap skizofrenia ni yang cerita daripada Shutter Island kan. Pasal yang kata skizofrenia ni yang boleh nampak makhluk halus semua kan. Daripada soalan mereka tanya tu boleh nampak dia punya stigma ataupun salah faham pasal benda ni. Point saya nak sampai kat sini adalah benda-benda topik berkaitan mental health back then in the past adalah benda yang strange, benda yang pelik. Tapi zaman sekarang kerana kesedaran makin luas, yang bukan setakat kesedaran makin luas, orang yang sakit pun makin ramai semua kan. So mereka mula melihat kepentingan. Tapi tak nafikan ada golongan utama, golongan lama, generasi lama yang masih lagi susah nak terima. Jadi nasihat saya, antara poin yang saya boleh cerita adalah tips. Tips yang saya boleh cerita adalah macam mana kita nak bagi orang yang ada stigma pasal kesihatan mental boleh faham kita ada masalah dan boleh terima kita dapatkan bantuan. Iaitu kita cerita simptom fizikal dia. Sebab mana-mana isu kesihatan mental, biasanya dia akan keluar simptomnya berbentuk 4 jenis, iaitu simptom berbentuk fizikal, simptom berbentuk emosi, simptom berbentuk pemikiran dan simptom berbentuk tingkah laku. Saya bagi contoh anxiety. One of the most common mental health issue among youngsters today kan. Kita ambil anxiety. Bila orang ada anxiety, dia ada 4 simptom tersebut. Contohnya simptom pemikiran. Dia jadi overthink. Dia terlalu fikir banyak ataupun dia jadi overwhelming dengan dia punya pemikiran sampai dia jadi penat. Benda tu adalah berbentuk pemikiran. Ataupun mungkin dia berfikiran negatif, dia berfikiran low self-esteem, dia terlalu kritikal terhadap diri sendiri, dia menyalahkan diri sendiri dan sebagainya, ataupun dia rasa diri rendah. Itu adalah pada simptom pemikiran. Kemudian ada simptom berbentuk emosi. Emosi orang anxiety macam mana? Takut, risau, resah, gelisah, rasa macam susah nak bertenang, rasa macam risau, takut je sepanjang masa, rasa panik je.
Dan pada sama ada simptom pembentuk behavior, tingkah laku. Macam mana tingkah laku orang anxiety? Dia banyak menyendiri, dia tak nak keluar rumah, dia takut jumpa orang ataupun dia takut berhadapan dengan situasi anxiety. Contoh kalau orang ada social anxiety kan. Dan last but not least adalah simptom fizikal. Apa simptom fizikal orang anxiety? Sakit dada rasa sempit, otot bahu rasa kejang, kepala pening, tangan berpeluh, kaki menggigil dan sebagainya. Semua ni adalah simptom fizikal. So apa tips untuk kita cerita kita punya masalah kesihatan mental kepada ibu bapa atau ahli keluarga yang masih lagi stigma berkaitan kesihatan mental? So kita cerita pasal emosi, fizikal. Sebutlah yang abah, adik rasa macam sakit dada lah, adik rasa macam susah nak nafas, adik rasa macam bahu ni rasa macam kejang sampai susah nak bergerak, adik rasa macam gigi ni dah mula ketap sampai kadang-kadang rasa macam rahang ni macam rasa nak lebam dan sebagainya. So bila kita cerita benda-benda fizikal, sebab ibu bapa dia masih anggap kesihatan penting, cuma dia hanya terdorong ataupun dia incline kepada kesihatan fizikal je. So bila kita cerita benda fizikal, dia boleh terima. Oh ya ke? Jom pergi hospital, jom kita tolong semua. Sebab poinnya adalah untuk kita dapatkan bantuan dekat hospital ataupun dengan doktor atau dengan psikologis tu je. So prosesnya macam mana? Tak apa, jumpa dengan doktor macam biasa, dan kalau dirujuk dan kita dapatkan rawatan macam biasa, dapatkan bantuan semua tu, dan kalau kita lebih daripada 18 tahun, maka sebenarnya kita tak perlu cerita pun ataupun tak perlu dapat keizinan atau consent daripada mak ayah pun untuk kita dapatkan bantuan jumpa dengan psikologis ke, dengan psikiatris dan sebagainya. So point saya cuba sampai ke sini adalah sampaikan benda berbentuk fizikal, iaitu benda yang ibu bapa atau ahli keluarga kita boleh terima. Sebab kalau mental dia tak boleh nak terima, so fizikal dia boleh terima. So kita bercakap guna bahasa dia orang lah. As time goes by, perlahan kita cuba didik untuk mereka terima pasal mental health juga. Tapi untuk awal-awal ni, sebab kita nak utamakan kita dapatkan bantuan. So use whatever language that you can yang sesuai dengan mereka dan mereka faham dan mereka support. Harap bantu. Alright. Sangat bantu. Aiman ada soalan lah yang DM kita dekat Instagram kita. Okay, tadi Aiman cerita pasal biologi, spiritual, social, emosi kan. Dia tanya, boleh tak kalau first step ni kita suruh dia solat, zikir dan mengaji untuk bantu dia sebelum kita ke hospital untuk dapatkan rujukan? Is it okay? Yelah, saya rasa ini remaja. Sebab remaja pun kesian kan, muda-muda dah stres. So, macam mana Aiman? Okay, good point ni. Selalu juga saya terima soalan macam ni. Okay. Bila kita bagi hujah-hujah berkaitan dengan suruh dia solat, suruh dia berzikir semua tu, secara prinsipnya, benda tu tak salah. Sabar lu, jangan kecam saya lagi. Saya tahu dah start dah ramai nak kecam kan. Ramai kata orang depressed ni sebab lemah iman ke. Jangan kecam lagi, sabar dulu, tak habis lagi. Secara prinsip, benda tu betul. Iaitu elemen-elemen keagamaan semua ni adalah elemen spiritual. Macam saya sebut tadi, bantuan berkaitan kesihatan mental terbahagi kepada biopsychosocial spiritual. So baru penuhi spiritual. So secara prinsipnya benda tu betul. Tapi secara konteksnya benda tu boleh jadi salah. Sebab apa? Sebabnya yang pertama, dia akan membina satu persepsi seolah-olah macam kau nak cakap aku ni tak cukup solat ke? Kau nak cakap aku ni lemah iman ke? Kau nak cakap yang kau ni tak depressed, so kau ni iman kau kuat ke? Ataupun dia akan jadi satu stigma lain pula. Jadi walaupun secara prinsip dia betul, tapi secara konteks bagi saya kurang sesuai. Melainkan kalau kita tahu kawan kita ni memang open to that kind of conversation. Contohnya, kita tahu dia memang orang yang jaga agama dia, jaga solat, jaga zikir, baca Quran setiap hari, dan dia sendiri yang sampaikan, aku dah try dah semayang, aku dah try dah berzikir, selawat semua untuk tenangkan diri aku tengah anxiety, tapi still tak settle. And then, kita fahamlah bahawa benda yang dia buat tu masih tak cukup untuk bantu dia. Sebab amalan-amalan seperti zikir, baca Quran, pernafasan ke, semua benda ni, semua ni adalah kita panggil sebagai coping mechanism. Coping mechanism ni maksudnya adalah sesuatu teknik ataupun latihan ataupun perkara amalan yang kita buat sekadar untuk memastikan kita mampu kekal bertahan ataupun nak redakan sekejap. Tapi dia bukan merawat. So kita fahamlah bila melibatkan faktor zikir semua ni, dia
sebagai faktor penahan sakit. Dia bukannya perawat ataupun pengubat. Jadi nasihat saya, kalau nak cakap elemen agama boleh, tapi kena hati-hati. Sebab saya risau kalau kita salah cakap, dia akan jadi faham lain. Okay? Sebab dia baru 1/4 daripada total approach tadi tu. Biopsychosocial spiritual. Alright. Nampak ada kucing Syahirah nak request tu. Okay, siapa yang request tu? Okay, ada soalan saya buka sekarang. Ke saya tak perasan? Tak nampak Tu sangat. ada seorang tu, Syahirah. Gambar kucing, Oyen. Mana? Oh, ini ke? Bukan. Sekejap. Saya tak nampak. Request. Okay. Approve. Alright. Okay, dah. Okay, Syah. Okay, ada soalan? Saya dah approve dah. Okay, silakan. Kena unmute dulu. Syazi. Syazi, okay, silakan. Unmute dulu. Okay. Assalamualaikum semua. Alright. Okay, saya straight tu kepada soalan. Sekarang ni saya dalam satu situasi, my partner perempuan, dia sekarang tengah kuarantin disebabkan positif COVID. Dan dia juga ada masalah dengan family dia, and then dia ada masalah dengan kawan-kawan dia yang bagi dia kawan-kawan tak faham dia, dan parents dia yang tak ambil tahu pasal diri dia sepanjang dia berada di tempat study. Cuma sekarang dia tengah alami, saya tak pasti sama ada depression ataupun macam mana, sebab dia akan selalu cari salah dan dia akan selalu buat keadaan tu nampak salah, terutamanya dengan saya sendirilah. Kalau saya bagi nasihat ke apa-apa ke, dia tak boleh terima. Dia rasa diri dia betul dan dia rasa sekarang dia tak boleh nak buat apa-apa melainkan dia hanya menangis dan menangis dalam bilik. Jadi saya nak minta pandangan daripada Abang Aiman sendiri, macam mana kita nak tolong bantu dia dalam keadaan yang secara jauh ni lah. Sebab sekarang saya di tempat lain, cuma nak bantu dia untuk jadi lebih okey, mungkin untuk dia lebih riliskan diri dia. Itu sahaja. Terima kasih. Alright. Okay. Thank you. Soalan yang bagus ni. Okay. Cik sempat hantar love kan. Okay, soalan yang ditanya ni sebenarnya dia saling berkait rapat dengan coping mechanism dan juga social support lah. Tapi sekadar sebelum saya jawab tu, apa yang diceritakan tadi tu, kita tak tahu Yang pertama sekali kita tak tahu sama ada dia memang ada depression ke, ataupun dia tertekan tapi belum tahap depression, ataupun dia sedih tapi belum tahap depression, ataupun dia memang depression. Kita tak tahu Tapi kita anggap dia struggle. So whatever, doesn't matter dia ada depression ke, dia ketak ke, ada anxiety atau tak, tapi dia struggle. Tu point dia kat sini. Dan bila orang tu ada kemurungan ataupun kesedihan yang melampau, especially bila dia tak dapat support ataupun family tak faham, kawan tak faham semua ni. Orang yang kemurungan, kalau ikut daripada Aaron Beck ni seorang psikologis yang memang terkenal lah, memang dia punya boleh kata antara revolusi dalam dunia psikologi. Aaron Beck kata, dia baru meninggal baru-baru ni, umur cukup 100 tahun. So Aaron Beck kata, orang yang ada depression, dia ada kita panggil cognitive triad, ataupun 3 benda yang dia negatif dalam hidup dia. Iaitu yang pertama, triad yang pertama adalah negative view about myself, pandangan negatif terhadap diri sendiri. Iaitu dia rasa macam dirinya tak guna, dia rasa macam dirinya tak boleh ditolong, dia rasa macam dirinya ni macam teruk, memang salah aku semua kan. Dia everything lah negative view about myself. Kemudian yang kedua adalah negative view about the world. About the world ni maksud orang sekeliling dia. Kau tak faham aku ni, selalu buat macam ni, kau kena aku semua sebab aku macam ni, kau macam ni. Anything about the world, pada orang sekeliling ni dia akan ada negative view. Dan yang ketiga adalah negative view about the future, pada masa depan. Dia rasa macam dirinya tak ada harapan untuk sembuh. Dia rasa macam dunia ni hopeless lah. Aku memang takkan sembuh lah sebab memang selama-lama aku jadi macam ni.
Ataupun dia rasa macam memang aku tak boleh settle lah benda ni, aku memang terpaksa macam ni lah. Semua orang kata macam ni lah, aku takkan dapat apa-apa sebab semua orang benci aku. Negative view about the future. So apa yang Syaz cerita tadi, dia punya partner tu, mungkin apa dia lalui adalah sama ada ketiga-tiga ni lah, kita tak tahu mana satu. So bila kita nak bantu dia, bila berhadapan macam ni, kita kena fahami dulu bahawa kita sebagai penyokong bukan perawat. Benda ni nombor satu. Sebab kalau kita anggap sebagai perawat, memang kita akan stres lah. Sebab kita bukan nak merawat dia pun sebenarnya. So apa yang kita boleh buat adalah sebagai peneman. Apa cara kita boleh buat? Yang pertama adalah kita amalkan konsep 3L tadi tu, PFA. Iaitu kita contact dia, kita tanya khabar, tanya apa-apalah, sekadar sembang atau buat apa saja untuk, contohnya sekarang boleh main game online, ajak main game sama-sama ke, ajak apa sajalah. Saya pun tak tahu sangat game zaman sekarang kan, Elden Ring ke, Genshin Impact ke semua. Ajaklah apa saja untuk kita luang masa bersama, ataupun just video call untuk sembang. Walaupun tak nak sembang pun tak apa, just to see each other, anything, just untuk bagi dia faham bahawa I am not alone. Itu je point dia. So tak kisahlah cara kita, sebab saya rasa Syaz lagi tahu macam mana kawan dia. So whatever you do, just untuk dia fahami bahawa dia tak keseorangan. Sebab dia ada negative view about the world tadi. Dia rasa macam dia seorang, tak ada orang faham. Dan kita nak teman dia, bukan nak bagi dia tahu bahawa aku faham apa kau rasa, aku tahu apa kau rasa ni, aku memahami, aku pernah rasa. Bukan macam tu. Tapi lebih kepada, aku tak faham apa kau rasa, tapi aku dekat sini. I am here. I may not understand what you're going through, but I'm here. So kita nak bagi dia mentality macam tu. So whatever you do, just have focus on that point. Kemudian yang kedua, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tanya khabar kalau diizinkan dengan orang lain yang dia rapat. Contohnya mungkin dia ada BFF ke semua, dan kita tanya khabar melalui kawan dia. Contohnya kita contact best friend dia ke, ataupun kita tahu dia ni ada seorang yang rapat. So kita macam boleh tolong tanya macam, kau ada contact tak dengan ni semua? Just tanya khabar semua, anything. Whatever you do, just remember you as a support, bukannya sebagai perawat. Kenapa saya ulang ni banyak kali, sebab saya takut nanti, sebab bila orang yang ada kemurungan ni, dia ada projection tau. Dia ada projection of that negative view tu, negative aura, bukan aura maksudnya, tapi lebih pada dia negative part tu, dia boleh project. Dan projection of negative daripada orang depression ni can go to someone else. Dan biasanya kalau dengan psikologis, kalau dia meluahkan pada psikologis atau meluahkan pada psikiatris dan sesi, tak ada masalah, sebab memang kami dilatih untuk berhadapan dengan situasi macam tu, dan we understand the boundaries dan sebagainya. Tapi sebagai orang biasa, kadang-kadang kita jadi stres, kita jadi serabut, kita jadi tertekan dengan orang lain punya masalah. So knowing the limitation, we as a friend, as a support, but not as a treater, not bukannya sebagai perawat, at least dia memberi sedikit ketenangan dan juga boundaries. Sebab apa? Sebab kita dah buat yang terbaik, kita dah tolong ni, kita dah buat ni, dia macam tak percaya juga. That's when the moment you realise, okay, kita ni boleh bawa kuda pergi ke air, tapi yang boleh buat kuda tu minum air adalah kuda tu sendiri yang boleh pilih untuk minum air. So kita focus on that. Just be a support. Okay. Thank you, Syaz. Question, soalan? Thank you, Syaz. Semoga Syaz dapat bantu kawan yang tengah dalam problem tu. Kita bantu mana yang boleh, okay? Ada siapa lagi nak bertanya? Okay, sekarang sebenarnya dah sesi soal jawab dah. Okay. Ataupun anyone siapa yang nak share cerita dia, kisah dia. Okay, ada? Jom kita share. Sebenarnya saya nak ucap terima kasih sangat. Kita ada 289 kawan yang join. You all, thank you sangat, sebab ini first time kot saya jadi moderator untuk Twitter Space. Thank you sangat-sangat. You all dah sebarkan satu vibe yang sangat positif untuk saya. Sebenarnya malam ini kita nak fokus pada ahli keluarga. Contoh kita sebagai ahli keluarga apa kita nak buat kan. So you all boleh share tips ke atau okay, ada Syahira Okay, Syahira tadi nak share. Yes, saya. Alright. Yeah. Let's go. Okay, Syahira. Assalamualaikum. Nak tanya, kalau contohnya kan nak macam
kalau orang tu ada macam depression kan, tapi macam ada benda yang trigger dia macam um, belajar ke ataupun kerja ke, lepas tu adakah patut dia putus asa ataupun benda tu benda yang normal untuk kehidupan, rasa stres ke macam tu lah. Macam nak tahu bezakan benda tu lah kot. Macam ni lah. Maksud Syaira nak tanya sama ada apa yang dia lalui tu, nak bezakan sama ada dia lalui tu putus asa sebab depression ke ataupun macam mana? Atau Dia bukan? dah tak nak buat apa yang dia tengah buat ke? Macam tu ya, Syaira? Dia dah tak nak buat apa yang tapi Contoh, macam tapi boleh ke kalau tak nak give up? Tak tahulah macam mana. boleh? Kita tahu macam mana Aiman. Dia sebenarnya kalau mungkin tengah study, dia tak boleh nak teruskan sangat-sangat dah. Sampai Tapi kalau dah tak ada point. rasa macam tak tahulah macam apa, rasa macam bersalah untuk give up. Adakah give up tu benda yang Is it give up sebenarnya soalan, is it give up perkataan tu ataupun kita tukarlah benda yang boleh membuatkan kita gembira, Aiman. Mungkinlah macam tu kot soalan Syaira. macam mungkin dia dah lama dalam bidang tu, lepas tu dia macam rasa macam susah nak teruskan dalam bidang tu, macam adakah kalau give up macam dia, itulah. Tapi itu yang dia tahu dalam seumur hidup dia. Macam tu lah. Okay. Alright. So, saya cuba faham guys, takut saya salah faham dulu. Okay. So maksudnya apa yang ditanya, adakah boleh give up? Sorry, adakah Give up boleh give up? untuk apa yang dia buat untuk supaya sebab setiap kali dia nak buat dia rasa dia macam menangis ataupun dia rasa stres, dia akan start Sebab dia rasa terpaksa ke, Syaira? dia macam ni, dia suka benda tu tapi dia ingatkan pada memori yang buat dia jadi macam tu. Traumatik ke? Dia ada lalui trauma kan? Macam tu. Macam Okay, nampak dah soal dia punya situasi. kita triggered benda tu. Okay, jadi soalan dia macam mana? Sebab saya dah nampak dah situasi dia. Orang tu macam mana, apa situasi lalui. Cuma soalan dia nak tanya part mana? Macam dia rasa bersalah nak give up, nak cakap dia tak nak teruskan benda tu sebab mak bapak semualah kiranya, tapi dia dah macam tak mampu nak teruskan macam tu. Faham. Alright. Okay, alright. Okay, pertama sekali thank you Syaira for sharing that. Bukan mudah lah untuk kita cerita ataupun nak tanya pasal ni, especially that kita sekarang ada lebih kurang 333 orang mendengar. 333. Sebab bukan 666. Okay. So kita nak memahami bahawa yang pertama sekali bila kita sebut pasal emosi, pasal cabaran hidup, pasal masalah semua ni, sebenarnya emosi ni pun macam iman juga. Dia yazib wa yankus. Dia ada masa atas, ada masa kat bawah. Ada masa kita okey, ada masa tak okey. Dan bila kita rasa tak okey, hidup kita ni dia ada masa tak okey, ada masa okey dan tak okey kan. Dan bila kita tak okey, ada orang dia punya tak okey tu dia akan hilang selepas beberapa hari, dia jadi okey balik. Contohnya mungkin dia down, esok dah kurang sikit down, lepas tu happy, betul dia buat kerja macam biasa, bersemangat, motivasi. Lepas tu 2-3 hari down balik. Ada berlaku something, down. Tapi ada orang yang dia down dan bila dia baru nak up je, berlaku benda something. Dia baru nak up je, berlaku lagi something. Sampai tahap tu dia macam, aku asyik kat bawah je. Dia asyik tertekan, stres dan rasa macam nak give up. Dia rasa macam nak berhenti dan dia rasa macam tak ada guna lah untuk aku terus buat sebab memang aku takkan berada okey balik lepas ni. Dia takkan jadi graf ke atas balik. So ini merujuk kepada cognitive triad yang saya cerita tadi tu, iaitu the negative view about the world, negative view about myself and negative view about my future. So bila kita ada pemikiran yang negatif macam ni, apa yang berlaku pada pemikiran, dia boleh mempengaruhi pada emosi. Dan apa yang berlaku pada emosi juga boleh berlaku pada kita punya tingkah laku. Contohnya orang yang tengah down, tingkah lakunya lain dengan orang yang tengah bersemangat. Kan?
Orang yang down, dia punya tingkah laku mungkin dia akan kurang bercampur dengan orang, dia banyak duduk dalam bilik, dia banyak bersendirian, mungkin dia menangis seorang-seorang dan sebagainya. Tapi bila orang yang tengah lalui macam ni, apa yang saya boleh sampaikan ada 3 poin lah yang penting saya boleh sampaikan kat sini. First of all, saya bagi tahu awal, kita punya sesi ni bukan sesi terapi lah. Sebab bila sesi terapi ni, it's not something that you can do online macam ni. Sesi terapi ada online, tapi maksud saya bukannya melalui space macam ni. Dan yang kedua, apa yang saya akan jawab ni lebih kepada bersifat general. Sebab apa? Sebab if we going to do psikoterapi kan, it is something, sesuatu yang sangat spesifik, customize kepada orang tersebut. Contohnya, kalau ada 2 klien pertama datang dengan major depressive disorder, klien kedua datang dengan major depressive disorder juga. Rawatan berbeza. Walaupun dua-dua diagnosis yang sama, tapi rawatan berbeza. Sebab apa? Sebab dia punya biopsychosocial spiritual tadi pun berbeza. Dia punya faktor kita panggil predispose, precipitate, perpetuate dan juga protective factor pun berbeza-beza. Senang cerita dia punya case tu berbeza. Walaupun diagnosis sama, tapi dia punya case berbeza. Case formulation dia berbeza. Jadi, bila orang yang tengah hadapi macam ni, apa yang kita boleh buat, kita fokus kepada 3 benda. Iaitu yang pertama adalah stability. Stabilizekan dia. Kita ingat 3S Stabilizekan dia. So stabilize tu macam mana? Stabilize ni boleh jadi relaxation exercise. Latihan pernafasan, buat grounding, buat sensory grounding, buat body awareness exercise atau relaxation technique, deep breathing, apa-apa saja untuk stabilize the mood. Sebab apa? Sebab sekarang bukan nak bantu dia bagi sembuh ke, nak bagi dia tiba jadi okey, tapi nak stabilize je. Sebab tu ni, dia punya mood ni tengah haywire ni. Dia punya emosi tengah haywire. Dia punya negative view tadi tiga-tiga tengah haywire. So kita nak stabilize. So stabilize by doing any relaxation technique. Benda ni boleh cari kat YouTube lah. Kalau pergi sesi depan, orang tu akan cerita lagi detail. Tapi kalau sebab kita melalui online je ni, boleh search kat YouTube relaxation exercise yang ada, yang kita cari lah mana sesuai dengan kita. Kemudian yang kedua adalah lepas stability, kita nak strive. Strive ni maksudnya lah kita nak berjaya ataupun nak strive lah. Strive ni bukan berjaya. Strive ni macam mana cakap bahasa mudah. Strive ni okay, aku berjaya buat, aku boleh buat, aku dapat sembuh dan sebagainya. Dan ini adalah proses melalui dengan terapis. Jumpa dengan psikologis atau jumpa dengan counselor atau psychiatrist. Bantu mereka untuk strive. So strive macam mana? Melalui psikoterapi, melalui sesi counselling ataupun melalui ubat-ubatan kalau perlu. Kalau di prescribe ubat untuk bantu balik stabilize the hormone. Kalau nak ada anti-depression punya pil-pil yang diberi, yang prescribe pada kita, jangan tinggal. So ini adalah strive. Kemudian yang ketiga adalah sustain. Sustain ni maksudnya adalah kita dah stable, kita dah boleh strive dan kita nak sustain. Nak pastikan benda ni kekal lama. Maksudnya, walaupun kita dah berhenti terapi, walaupun kita dah berhenti daripada dapatkan counselling semua tu, tapi kita punya mental dah boleh stable dah okey. Kita still akan lalui masalah, kita still akan rasa down, tapi sebab kita dah buat pergi sesi, dah buat ni, dah belajar ni teknik semua, sekurang-kurangnya kita punya mental resilient tu dah makin kuat. Kita punya kekuatan mental tu dah makin kuat. Ibaratnya macam kita pernah injured dan kita pulihkan balik, kita pergi gym semua dan lepas tu kita boleh angkat balik lagi berat daripada yang asal. Tapi dah tak cedera macam sebelum ni. Sebab apa? Sebab kita dah bersedia dan kita punya otot pun dah lagi kuat daripada sebelum ni. So konsep yang sama dalam perspektif kesihatan mental. Jadi saya simpulkan balik kepada apa yang Syairah tanya tadi kan. It's okay if you're not feeling okay. Kalau rasa nak give up, rasa nak putus asa, kalau rasa macam aku dah tak mampu nak buat, it's okay to feel that way. In fact, you have the right to feel that way. Anda berhak untuk rasa macam tu. Sebab apa? Sebab anda tengah lalui situasi yang struggling. Kenapa kita nak salahkan orang yang rasa struggle kalau dia tengah rasa struggle? Dia ibaratnya macam kita marah orang yang berdebar nak exam. Sedangkan memang patutlah dia berdebar sebab dia nak exam. So, because you are undergoing atau experiencing something struggling, so you have the right to feel the struggle. Dan yang kedua, apa yang kita boleh cerita adalah take your time untuk proses, untuk raikan diri semua sebagainya. Yang penting dapatkan bantuan, dapatkan rawatan daripada pakar. Sebab apa? Sebab all the coping mechanism yang kita cerita tu
it only work as a penahan sakit lah. Ibaratnya kita sakit kepala tapi kita makan Panadol, makan PCM kan. Betul hilang sakit kepala tapi it doesn't solve what is going on in your head. Mungkin waktu tu kita ada, ni na'udzubillah lah, saya bagi contoh je analogi. Mungkin rupanya ada tumor ataupun ada something lah, ada apa, saya pun tak tahu lah setingkat medik-medik semua ni, bukan bidang saya. Tapi nak kata bahawa rupanya benda tu perlukan rawatan selanjutnya. So the PCM tu, Panadol ataupun paracetamol tu hanya sebagai penahan sakit sementara. So it's the same concept with coping mechanism. Whatever tips that you learn in the online session, whatever thing that you learn in the program, semua ni adalah sebagai penahan sakit awal-awal. But the real effort untuk pulihkan diri kita adalah bila jumpa dengan pakar. That's the, kita nampak macam target yang kita nak cuba capai. Okay, harapnya membantulah. Sorry panjang pula saya jawab. Terima kasih. Macam Aiman. Terima kasih Syahira untuk sesi perkongsian dan soalan. Saya tak tahu tapi saya boleh share juga. Bila saya dah okey lepas anxiety tu, sebenarnya sampai sekarang lah kan. Dulu saya bekerja dalam sektor pengurusan. Saya dah tak boleh bawa kereta tau. Bila bawa kereta kita rasa kerisauan yang melampau-lampau kan. Kadang takut aksiden lah, kadang tiba-tiba pengsan dalam kereta sampai macam tu sekali. So saya decide untuk resign 24 hour tau. Parents marah lah. Tapi yelah, satu sebab saya ada husband, dia support. Dia cuba nak faham. Tapi kita macam, you tak faham apa I rasa macam tu. Kita marah dia pula padahal dia nak tolong kita kan. Tapi bila kita cuba divertkan dengan benda yang lain, saya masuk support group tau. Dekat TikTok ada journaling, junk journaling. So you all boleh try lah cari kan. Bila tengok diorang buat dan share bahan untuk buat journaling tu, rupanya benda tu membantulah juga sebenarnya kawan-kawan yang ada panic attack, anxiety semua. Dia akan divertkan. Ada satu lagi group you all boleh join adalah melukis dan mewarna. Mewarna tapi rupanya ada yang untuk orang dewasa punya buku mewarna yang bila kita buat, Masya Allah, Subhanallah, saya tak tahu. Memang sangat membantu. Itu aktiviti-aktiviti yang membantulah untuk divertkan kita daripada tahu kadang-kadang kita kan bila kita terlalu fikir banyak kan, benda tu yang akan menyebabkan kita jadi panic attack, anxiety. So saya cuba juga sebab sebelum ni kita boleh kerja kan sebelum PKP. Kita boleh kopi-kopi dengan kawan-kawan, kita boleh keluar dengan kawan-kawan tanpa risau tau. Sekarang ni kita keluar pun kita risau, takut kita jadi pembawa pula bila balik rumah kan. Dan ada soalan lagi? Saya pula jadi sesi sharing saya pula. Okay. Ada soalan lagi? Jom tanya soalan. Kita lagi 5 minit kita nak settle down. Thank you so much. Berapa ratus orang ni? Ya Allah korang. Ya Allah bestnya sangat. Best lah korang ni. Okay. Amira Bangi akan buat sesi Twitter Space ni. Berterusan lah untuk topik-topik yang realistik. Berkaitan dengan politik di tempat kerja. Korang pernah dengar kan? Politik tempat kerja, toxic people, toxic positivity. Okay, ini saya nak tanya pasal dekat Aiman. Aiman, ada orang kata kau ni tak positif lah. Kau kena sentiasa positif. Ada kawan yang hantar video-video motivator tau. Macam sentiasa positif. Kau kena positif. Sentiasa. Kau tak boleh. Kau kena positif. Orang panggil toxic positif. Macam tu lah kan. So macam mana Aiman? Kalau kita yang ada masalah ataupun kita yang sedang struggle ni untuk berdepan dengan orang macam tu. Is it okay untuk bergaul dengan orang yang motivator terlebih ni? Okay last. Okay, alright. Ni soalan berkaitan dengan toxic positivity ni antara benda yang ramai berminat tahu dan kebelakangan ni ramai tanya kan. Dan saya bagi ringkas definisi kenapa yang dikatakan sebagai toxic positivity ni. Maksudnya positif ni bagus. Kita tak nafikan positif ni bagus. Tapi bila masa positif ni mula menjadi toxic dan jadi lebih negatif daripada negativity adalah apabila
kita tidak meraihkan negative emotion ataupun kestrugglean, perjuangan orang yang tengah lalu itu. Contohnya, kita kata seseorang, contohnya kita cakap dia, kau jangan negatif-negatif, good vibes only. Aku nak positive vibe je, tak nak benda-benda negatif. Bila kita cakap macam tu, kita telah menafikan emosi manusia untuk berasa tak okey. Dan sebenarnya, istilah orang kata negative emotion dengan positive emotion tu pun sebenarnya adalah satu benda yang salah. Kalau ikut daripada psikoterapi ACT, acceptance and commitment therapy, kita tak namakan negative emotion dan positive emotion. So, bila sebut positive emotion kan, orang akan bayangkan emosi positif ni adalah happy, excited, gembira, bersemangat kan. Tapi negative emotion, sedih, takut, marah, geram, risau, gelisah, putus asa, putus cinta. Kita bayangkan ni adalah sebagai negative emotion. Tapi mengikut ACT, prinsip penting dalam acceptance and commitment therapy adalah kita faham bahawa it's not about negative emotion or positive emotion, but it's comfortable emotion and uncomfortable emotion. Bila kita happy, comfortable kan, seronok, happy, excited. Tapi uncomfortable, sedih, stres, tertekan. Benda ni uncomfortable, benda yang tidak menyelesaikan, benda yang kita tak best. Tapi penting untuk kita rasa kalau situasi tu memerlukan kita rasa macam tu. Ibaratnya ada kawan kita yang meninggal ahli keluarga, kita pun cakap dia, kau jangan sedih-sedih, kau kena happy. Meninggal dunia mak ayah semua ni dunia je, nanti kau jumpa juga kat akhirat. Kau jangan sedih-sedih, kau kena happy. Sedih-sedih ni tak best lah, good vibe only. Okay, kau tak nak negatif, tak nak sedih-sedih, tak nak nangis. Bila kita buat macam tu, kita tidak meraihkan emosi dia yang sepatut dia rasa. Malah kita kata kena happy sepanjang masa. Benda ni adalah satu benda yang bahaya lah. Yang pertama sebab kita tak raihkan benda yang positif yang dia lalui, benda negatif ataupun emosi yang tak best dia lalui tu. Dan yang kedua, kita membuatkan dia suppress the emotion. Sampai dia akan rasa bersalah, aku tak boleh nangis ke? Alamak, silap aku ke buat macam ni? Alah, patutnya aku tak boleh macam ni lah, aku kena happy. Bila kita buat macam tu, seolah-olah macam kita tak meraihkan benda emosi manusia. Dan tak ada masalah pun untuk kita rasa sedih. Tak ada masalah untuk rasa marah, untuk rasa geram, rasa gembira. Semua ni adalah kita panggil emosi manusia. What's important is jangan ada emosi yang melampau daripada kebiasaan dan berpanjangan. Maksud macam mana? Sedih? Boleh. Kalau ada ahli keluarga meninggal, sedih, dipersilakan. Itu memang hak kita untuk rasa sedih bila ada kematian. Tapi jangan sedih tu berpanjangan, melampau sampai tahap boleh mengganggu kita punya hidup kita. Contohnya, mula asyik duduk dalam bilik selama 5 bulan, 6 bulan sedih, menangis. Mula sampai terfikir niat nak bunuh diri, mula mencederakan diri, mula hilang selera makan, mula tidur terganggu. Maka dekat situ kesedihan itu menjadi satu benda negatif. Tapi bukan sebab kategori benda tu yang sedih, tapi sebab severity. Sama juga dengan happy. Happy okey, bagus. Tapi kalau happy melampau, euforia. Contoh orang yang isap dadah kan. Saya pun tak tahulah, saya tak pernah isap dadah. Tapi kalau tengok orang movie, biasa orang ada isap dadah kan, dia macam high kan. Dia macam happy. Dia macam jadi high semacam kan. Gelak-gelak seorang-seorang. Bagus lah, happy kan. So at that moment, adakah kita akan kata happy tu adalah benda positif bagi dia? Tak lah. Sebab severity tu melampau. Dia jadi terlampau happy, dia jadi euphoria sampai mula ecstasy dan benda ni tak bagus untuk dia. So the thing that make an emotion tu negatif atau positif bukan kategori of the emosi, tapi dia punya severity. Jadi toxic positivity ni patut dielakkan sebab kita tak menerima atau tak mengiktiraf orang tu rasa tak okey. Dan yang kedua, kadang-kadang niat baik. Saya faham. Kita niat baik nak bagi dia okey. Tapi bila kita buat macam tu, dia menyebabkan jadi lagi teruk.